Didik TV KPM. Okey, baiklah. Ini adalah pengenalan tentang kertas 2. Kertas 2 ini sebenarnya lebih kepada seni halus. Okey. Kodnya adalah 2611/2 di mana kertas 2 ini merupakan markah yang paling banyak ya di antara ketiga-tiga kertas pendidikan seni visual. Jadi kertas 2 ini mempunyai 6 soalan dan murid hanya wajib pilih 1 soalan sahaja. Okey, baiklah sekarang kita tengok skor untuk kertas 2. Anggaran markahnya lebih kurang begini. Lulus ialah pada markah 25, kemudian sederhana 35, serta cemerlang ialah 40. Okey, jadi cikgu rasa semua murid dah pun tak sabar nak menduduki kertas peperiksaan pendidikan seni visual kertas 2. Dan tarikhnya adalah pada 8 Mac, hari Selasa, bermula pada pukul 8 hingga 11 pagi 3 jam. Jadi sepatutnya kita sebagai murid telah bersedia kerana apa ya? Kertas soalan 2 ni sebenarnya soalan bocor tau Mira. Wow, cikgu. Sebab dia dah keluar seminggu lebih awal. Okey. Jadi murid-murid memang sepatutnya sudah bersedia untuk masuk ke Dewan Peperiksaan. Okey, seterusnya cikgu akan terus bincang berkenaan dengan soalan dan contoh pilihan tajuk. Baiklah, untuk kertas 2 ini sebenarnya dia mempunyai konteks ya, konteks sekurang-kurangnya 6 konteks. Dan cikgu akan bacakan bagaimanakah konteks kertas 2 ini. Yang pertama, kertas soalan itu akan lebih fokus kepada pemandangan dengan figura atau tanpa figura. Okey, ini contoh tajuk soalan tersebut. Cikgu baca ya Mira. Silakan cikgu. Kelihatan sebuah menara usang terletak berhampiran dengan air terjun tersebut. Suasana di kawasan tersebut nyaman dan kelihatan burung-burung berterbangan. Jadi ini ialah sebenarnya lebih fokus kepada pemandangan sahaja. Dan dia tanpa figura. Mira tahu apakah yang dimaksudkan dengan figura? Figura adakah manusia, cikgu? Ya, betul. Bentuk badan manusia. Jadi selalunya soalan ini akan ada. Dia nak tambah figura ataupun tak perlu figura. Jadi terpulang atas soalan kerana setiap tahun soalan memang berbeza. Dia tak sama. Dia akan sering bertukar-tukar. Okey, seterusnya soalan yang berkontekskan tentang catatan atau lukisan potret dari jarak dekat. Okey. Contoh tajuk ataupun soalan, seorang budak lelaki mengikat rambut seorang perempuan tua di dalam sebuah bilik. Perempuan tua itu duduk di atas kerusi yang menghadap tingkap sambil menatap, bukan sambal ya, maafkan saya. Tak apa cikgu, sambil menatap wajah pada cermin yang dipegangnya. Okey. Potret itu bermaksud soalan itu akan jawapan yang perlu dilukis ataupun dibuat oleh murid mesti fokus dari jarak dekat. Maksudnya zoom. Okey. So nanti akan nampaklah dia punya jalinan rambut ke apa ke, itu maksudnya potret dekat. Okey. Dan cikgu nak berpesan, pesanan cikgu ya, untuk murid yang tidak mahir melukis figura ataupun potret, elakkan untuk menjawab soalan ini. Kerana jika kamu tidak mahir tetapi kamu menjawab soalan ini, kemungkinan figura kamu akan menjadi cacat. Mungkin tangan panjang sebelah. Ataupun kepala terteleng sikit. Ataupun
Kaki pun sama, ada pendek, ada panjang. Tak sempurna lah, dia cikgu. tak sempurna. Sebab nanti markah akan dikira dari segi kadar banding. Okey. Dan satu lagi pesanan cikgu, jikalau ada murid yang mahir nak lukis juga figura, tolong jangan lukis figura kartun ataupun komik. Itu tak betul. Okey, lukis yang realistik. Okey. Baiklah cikgu, teruskan lagi. Seterusnya konteks tentang alam benda dari jarak dekat. Okey, catatan atau lukisan. Contoh soalan, di atas sebuah meja alat solek kelihatan minyak wangi, bedak, gincu, minyak rambut, sikat dan barang-barang lain yang digunakan untuk perhiasan diri. Jadi ini lebih kepada benda yang mesti dilukis oleh murid. Okey, benda contohnya macam minyak wangi kita kena besarkan. Bukan kertas lukisan tu besar, tapi lukis kecil je atas paper tu. Tu tak betul. Jadi cikgu pesan, itu pun kita sebenarnya kena zoom. Alright. So seterusnya soalan tentang cerita dongeng atau konteks sejarah. Panglima Lebah dan Panglima Tebuan sedang bertarung untuk merebut madu pada beberapa kuntum bunga disaksikan oleh beberapa serangga yang lain. Jadi ini lebih kepada cerita dongeng. Sekarang mana ada tebuan kan nak bertarung dengan lebah. Jadi sebab itulah konteks ini dikenali sebagai cerita dongeng. Okey. Okey, seterusnya gambaran berdasarkan peristiwa harian ataupun peristiwa khas. Okey, cikgu baca soalannya lagi. Anda telah menyertai perkhemahan pasukan pengakap sekolah anda di sebuah hutan rekreasi. Semasa perkhemahan tersebut, jerebu melanda kawasan perkhemahan anda. Okey, untuk murid-murid semua, soalan ni juga, soalan seni sebenarnya dia dipenuhi dengan soalan kebat. Kita kena berfikir sama ada kita nak masukkan figura ataupun tidak. Anda telah menyertai perkhemahan pasukan pengakap. Ada tak disebut? Macam mana? Jadi selepas ini cikgu akan terangkan dengan lebih detail lagi. Okey. Seterusnya, gambaran berdasarkan cerita alam fantasi atau khayalan. Jadi ini adalah soalan favourite sebenarnya sebab dia tak logik. Jadi murid ramai berminat untuk menjawab. Okey. Contoh soalan, anda sedang berada di taman bunga gergasi yang aneh dan berwarna-warni, kelihatan rama-rama dan kumbang gergasi sekitar taman tersebut. Jadi kita kena pandailah. Murid kena pandai bagaimana nak hasilkan bunga jawapan gergasi ini. Melukis bunga gergasi bagaimana dan menjawab apa yang dikehendaki oleh soalan. Alright. So ini adalah keseluruhan contoh-contoh yang selalu keluar setiap tahun. Tetapi dia akan keluar berbeza mengikut apa yang lembaga peperiksaan sediakan. Baik, cikgu. Seterusnya, jadi ada apa-apa soalan tak Mira untuk kertas untuk konteks soalan? Andai kata ada soalan untuk tanya pada cikgu. Untuk konteks soalan yang cikgu Taufiza telah terangkan ni, saya nak tanya cikgu, kalau macam andai kata macam saya ni yang mungkin kurang kreatif lah daripada segi seni, adakah harapan untuk saya lulus bagi pendidikan seni visual ni, cikgu? Okey, Mira jangan risau sebab untuk lulus dalam pendidikan seni visual ni memang sangat mudah. Kerana kita ada 3 paper kan, 3 kertas. Kertas 3 sebenarnya sudah membantu untuk kita lulus. Jadi untuk kertas 2 ni, kita hanya perlu berjumpa dengan guru kita, guru mata pelajaran subjek ini dan berbincang tentang tajuk serta mohon tunjuk ajar daripada guru di sekolah. Sebab ada teknik untuk buat bagi murid yang tak mahir, ada teknik tertentu. Contohnya garisan grid. Jadi murid boleh lukis terlebih dahulu garisan grid dan ikut
bagaimana gambar yang sedia ada di-apply ke atas kertas lukisan. Jadi jangan bimbang, memang andai kata ada murid di sekolah yang tidak mahir, percayalah guru-guru seni di seluruh Malaysia ni memang ada wakil yang sangat hebat. Memang cikgu respect masing-masing. Ya, betul. Didik TV KPM